Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa tuan-tuan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan tajuk syarat sah takbiratul ihram. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, tajuk dia syarat sah mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Ada 21 peraturan yang mesti kita jaga. Akan sambung peraturan yang ke-17, kalau tak salah saya 17 dan masuk waktu. Kita akan habiskan, berbaki ada 4 peraturan lagi untuk lengkapkan 21 syarat sah mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan masuk waktu. Dari perenggan bawah, dari bawah tu baris yang ke-6, dan masuk waktu kalau kita jawi. Dan disyaratkan sah takbiratul ihram setelah masuk waktu. Masuk waktu tu syarat sah mengucapkan lafaz takbiratul ihram setelah masuk waktu. Jadi tak boleh kita takbir dalam keadaan kita syak ataupun agak-agak mungkin kok di belakang tu kok takbir Allahu Akbar dah masuk rasanya, itu tidak sah. Walaupun realnya hakikat sebenar memang dah masuk waktu, tidak sah. Kenapa? Nanti kita akan bincangkan datang pendetailan syarat sah sembahyang diperuntukkan mesti tahu masuk waktu. Mesti tahu masuk waktu. Nak tahu tu macam mana? Ada level dia, ada cara dia. Tahu masuk waktu sama ada dengan level yakin ataupun zon, ataupun ikut orang yang ijtihad mencari dalil sehingga dia zon masuk waktu. Itu cara kita nak tahu masuk waktu akan datang. Kita tak detailkan malam ni sebab dia topik khusus. Syarat sah sembahyang khusus mesti kita tahu masuk waktu. Sebab tu dia ada hubung kait juga dengan takbiratul ihram. Jadi kena takbir dalam keadaan kita yakin masuk waktu ataupun kita zon masuk waktu. Kita tengok jam, zon masuk waktu, ataupun kita tengok matahari, ataupun kita ikut orang yang zon ataupun yang yakin masuk waktu. Macam ini mudahlah tengok jam, ataupun dengan azan, ataupun tengok takwim. Itu dia panggil zon, masuk waktu. Tak boleh kita dah perasan dah lama dah ni, takkan tak masuk isyak lagi. Dah lama dah ni. Kita maghrib, kamu duduk sembang lama. Pasti dah? Tak pasti pun. Cuma perasaan kita rasa dah lama masuk. Kita pun takbir dalam keadaan agak, dalam keadaan dalam bahasa akademik dia panggil dalam keadaan syak. Status dia tidak sah. Takbir itu mesti dalam keadaan hati kita, dalam keadaan kita tahu itu sama ada tahu dengan yakin, tengok perubahan syafaq mega merah tu dah hilang, masuk isyak, ataupun tahu dengan keadaan kita mencari
Dipanggil mencari dalil, mencari sesuatu tanda masuk waktu isyak. Itu dipanggil level zon. Apabila ada tanda masuk waktu isyak, itulah dipanggil hati kita kuat masuk waktu dengan tanda. Tanda apa? Tanda tak kisah. Sama ada tanda itu kita jadikan wirid sebagai tanda, zikir sebagai tanda, baca yasin sebagai tanda. Yang telah kita biasa uji. Itu dipanggil tanda-tanda yang boleh kita pegang, jadikan dalil dah masuk waktu. Tak boleh kita solat dalam keadaan tak ikut mana-mana level yang telah ditetapkan oleh syarak. Bahasa kita dipanggil takbir dalam keadaan agak-agak dah masuk waktu. Takbir dalam keadaan mungkin kok dah masuk waktu, tu tak boleh, tak sah. Walaupun memang dah masuk waktu. Selepas dia takbir, lepas dia solat tu, solat dalam keadaan tak confirm tadi, solat keadaan tak ada, keadaan tak zam tadi, dia tengok jam, oh memang betul lah, dah masuk dah waktu, tidak sah. Walaupun memang masuk waktu, ketika dia takbir itu tetap tidak sah. Orang tanya kenapa pula tak sah? Dah masuk waktu dah. Kerana peraturan menetapkan nak solat tu, nak takbir itu mesti tahu masuk waktu. Dia tak boleh syak. Kalau syak orang panggil tak tahu. Kalau duduk gama-gama orang panggil tak tahu. Duduk kok belakang tu orang panggil tak tahu. Duduk rasa-rasa dah masuk dah, lama dah. Kita hantar je lah. Kenapa hantar? Dah rasa lama ni, takkan tak masuk lagi. Tu kita, tu dalil kita. Habis, dia mudah je tuan-tuan. Nombor 17. Dan yang ke-18, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-18, dia tak ada nombor sini, kita nomborkan. Dan padahal, dan disyaratkan sah takbiratul ihram, padahal ini dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan dadanya menghadap kiblat, ini menghadap arah Kaabah, tu panggil kiblat. Kiblat itu makna dia arah Kaabah. Kaabah tu apa dia? Kaabah tu panggilan, nama bagi seni bina 4 segi tu. Dia ada nama dia. Seni bina 4 segi yang duduk di Mekah tu, nama dia apa? Nama dia Kaabah, Kaabatun. Dia ada illatul tasmiyah. Kenapa orang Arab panggil Ka'bun, Kaabah? Asal dataran itu kosong, landang, tak ada apa pun. Tiba-tiba dia orang buat, bangunkan seni bina tu, orang Arab tengok macam buku lali. Tu jadi Ka'bun, Ka'bun buku lali. Jadi bahasa Arab ini dia ada sebab, orang panggil rasional. Dia bagi nama tu, ada rasional tertentu. Tu dia panggil ilmu wadai. Hilang dah hari ni. Ilmu, ada satu ilmu dulu nama dia ilmu wadai. Ada kitab belajar, satu-satu nama dikaji oleh para ulama. Kenapa orang lelaki dipanggil rijlun, rajulun, rijlun, asal daripada kaki. Asalnya orang lelaki ni orang Arab panggil rajulun. Rajulun tu diambil dari perkataan apa? Perkataan kaki, rijlun. Kenapa kaki pun pada orang lelaki? Ada sebab dia kata rasionalnya, rahsianya orang lelaki dia suka jalan. Ada hak dia ni tak jalan pun ada. Biasanya tu orang Arab pun dia rajulun, tukar rijlun, rajulun untuk lelaki. Begitu juga mir'ah, mar'atun, perempuan. Ada nama nisa, ada mar'ah. Diambil daripada perkataan mir'ah, cermin. Orang perempuan tu kenapa dia guna mar'ah, perempuan? Asalnya diambil dari perkataan mir'atun, cermin. Kerana orang perempuan dia minat tengok cermin. Sehari tak tengok tak boleh tu. Dia tak akan keluar rumah kalau dia tak tengok. Dia pakai cantik dah dia punya telkom tu, tapi tak boleh tak tengok. Dia kena tengok dulu baru dia boleh keluar. Dia tak tengok tak keluar. Nak orang muda, orang tua dia main sarung je. Tu dia panggil mir'ah, cermin. Bukan orang perempuan, mar'ah. Kaabah ni buku lali. Sebab apa? Sebab nampak macam buku lali. Nampak je. Jadi peraturan nak solat mesti takbir dalam keadaan menghadap sekalian dada ke arah kiblat.
Tak boleh sambil-sambil dia takbir paling dada, itu tidak sah takbir. Mula A, dada dia dah mesti menghadap. Jangan bar bawah hadap. Sebelum A dia hadap ke arah lain. Dia kena qaul mu'tamad, mesti dada kita menghadapkan ain kiblat. Ain tu diri kiblat. Diri ni diri empat segi tu. Ain kiblat dengan jihah kiblat. Qaul mu'tamad tak boleh jihah, tak boleh arah. Dia kena ain, diri. Diri kiblat apa? Empat segi tu. Kalau orang yang berhampiran dengan Kaabah, dia tengok mana diri kiblat untuk dia hadap dada dia. Kalau orang yang jauh daripada Kaabah, mesti dia zon. Kena cari alat, guna alat untuk dia zon hati dia, kuatkan hati dia, inilah diri kiblat. Kita guna apa? Kompas. Kompas tunjuk jarum itu, dia tunjuk jarum diri kiblat, bukan arah. Bukan arah barat, bukan. Arah barat itu qaul yang dhaif dan jumhur ulama. Jumhur ulama dia tak perlu ain. Mazhab Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal tak perlu fokus pada diri itu. Dan qaul dhaif mazhab Syafi'i tak perlu pada fokus diri. Dia sah arah. Diri duduk tengah, arah sah. Asalkan arah dia sah. Itu qaul dhaif. Ni kita nak bincang mu'tamad dulu. Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i, tak boleh kita, dada kita sikit pun serong ke arah lain, tak boleh. Dia kena fokus sekalian dada ke arah diri kiblat. Batu level kita standard tahap orang yang berada jauh daripada Kaabah, tahap yakin bukan. Dia tak boleh berada pada tahap yakin sebab dia tak nampak Kaabah depan dia. Maka dia nak kena berada pada tahap mana? Tahap zon. Zon maksud kuat sangkan hati dia bahawa inilah arah diri kiblat. Nak guna macam mana nak tahu arah? Guna alat. Alat apa? Contoh dia kompas. Jadi kalau takbir A itu mula A, jangan serong. Jangan baru dia hadap. Kena belum A itu kita dah ready hadap arah kiblat. Apabila hadap arah kiblat, baru mula Allahu Akbar. Tak boleh sambil-sambil abad, sedangkan di serun arah lain. Allahu Akbar, tak boleh. Ini pun mudah tuan-tuan. Nanti kita akan bincang, ada topik khusus dia, syarat sah menghadap arah kiblat, berapa tahap dia, kita akan bincang detail. Tahap yakin, tahap zam, dan tahap follow orang yang ijtihad. Itu akan datang kita bincang. Baik, sektor nombor 18. Kita terus kepada syarat yang penting untuk malam ini tupai, kita nak detailkan, iaitu 19. 20, 21 dia mudah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang kita nak fokus tuan-tuan. Dan syarat yang ke-19, dan wajib ditakhir. Wajib ditakhir, dilewatkan, ditunda. Takhir dia akan lafaz takbir, lafaz Allahu Akbar. Wajib, bukan sunat. Wajib ditunda, dilewat. Lewat daripada apa? Kemudian yang selepas daripada takbiratul ihram, imannya pada hak ini nisbah makmun, nisbah orang yang ikut imam. Ini tambahan nombor 19 ni tuan-tuan, tambahan spesifik untuk makmum. Kalau semai seorang diri tak ada syarat 19. Syarat 19 ni tambahan untuk orang yang nak follow imam, untuk makmum. Jadi tata cara mengucapkan lafaz takbiratul ihram bagi makmum, wajib dia takbir mula selepas selesai takbir imam. Itu dia panggil takhir. Wajib ditakhir, ditunda, dilewatkan takbiratul ihram. Lewat tu selepas selesai takbiratul ihram imam. Macam mana nak tahu takbiratul ihram imam selesai? Bar dia baru kita boleh A. Jangan belum bar kita dah A. Itu dipanggil serentak. Dipanggil serentak. Jadi cara 19 ini menetapkan yang kata wajib itu, wajib kita ucap lafaz takbir Allahu Akbar ini selepas takbiratul ihram imam.
Itu secara umumnya. Yang tak boleh dua benda. Pertama, kita mula dulu. Iman belum A, kita A dulu. Itu memang siapa pun tahu. Jangan orang buat, jangan sangat berlaku. Hampir tak ada. Iman belum A, dia Allahu Akbar. Hampir tak ada. Tapi yang kedua ni, yang keduanya ialah takbir serentak dengan iman. Yang ni ramai. Nombor satu yang tak sah, jangan orang buat, ataupun hampir tak ada. Tapi nombor dua ni, kalau orang tak tahu peraturan, ramai yang takbir serentak dengan iman. Macam mana takbir serentak dengan iman? Iman belum bar, dia dah mula. Ataupun iman A, dia A. Iman A, dia pun A. Iman A, dia Allah. Iman B, dia pun B. Itu serentak hakiki. Yang kedua, serentak juga, belum iman B, dia dah mula A. Jangan mula A sebelum iman B. Kenapa? Kerana Allahu Akbar, beriman dikira selesai iman mengucapkan takbir. Apabila selesai dia, kita baru mula. Belum selesai takbir dia, jangan mula. Itu dah legopo. Ada orang dia tengok tu imam takbir panjang 14 rakaat. Allahu Akbar. Dia kata ni aku tak tahan. Punya takbir sampai 14 rakaat. Dia pun Allahu Akbar. Bak dia dulu daripada imam. Itu hukum dia tidak sah. Sebab diserentak. Walaupun bukan mendahului iman. Di iman mula A dulu, baru dia A. Tak mendahului, bukan dia takbir dulu. Kalau takbir dulu, itu nombor satu. Kita bincang, jangan orang buat. Hampir tak ada orang buat. Nombor dua ini, bukan jangan, memang ada orang buat. Sebab dia tak perasan. Apabila iman belum buat, dia dah mula A. Jadi kita nak tahu bila boleh mula. Ni. Di sini tumpan ada hukum sunat. Bila kita mula A, sunat dia kita mula A setelah mana iman ba, terus kita mula. Kalau wajib, masa wajib untuk kita mula setelah iman ba, kita baru boleh mula. Lambat pun tak apa. Iman ba, imam baca doa iftitah, kita dah main tengok kaki, cek kaki dulu, cek kain ada najis, tak ada najis, angkat serban, punya detail dia. Ni kewah-wah. Semua dia cek. Yang sunat cek tu sebelum iman takbir. Nah, iman selesai takbir baru dia nak cek. Cek tapak kaki satu angkat, tapak kaki kanan angkat, settle, tak ada najis. Tengok teliti, kok ada. Tengok teliti. Tidak dalam poket pun tengok. Iman dah habis doa iftitah. Makruh. Wajib. Tak apa dia tak tahu bila wajib. Wajib mula apabila setelah bar. Itu dah setelah peraturan kita tahu dah. Tapi kita nak tahu pula untuk nilai tambah. Bila sunat kita nak terus mula. Setelah bar dia, jangan tunggu terus A. Sebab apa? Sebab ada satu tawaran bonus yang Allah beri. Dia masa eksklusif saja, tak ada pada tempat lain. Dia panggil tawaran pahala takbir serta imam. Ini orang silap faham. Dalam kitab sebut takbir serta iman. Itu dia takbir hantam sekali dengan imam. Takbir serta iman maksud dia setelah imam bar baru dia A. Itu bonus itu dikira mula bila mula bar imam, baru kira mula masa. Bila tamat offer ni bila? Tawaran pahala yang besar ni, pahala sunat. Tamat apabila iman mula bar. Bismillah habis. Iman mula Bismillahirrahmanirrahim. Habis masa tawaran pahala takbir serta iman. Dia singkat. Tapi sebelum iman bismillah, iman duk baca doa iftitah, kita takbir Allahu Akbar, dapat pahala takbir serta iman. Cuma tak penuh lah. Yang penuh bila? Penuh bar dia kita atur. Itu sunat ataupun afdal bar iman terus mula. Tapi jangan gopoh. Jangan tak dapat dia kita hantar apa. Sebab dia faham apa? Serta iman. Jadi bahasa laras, bahasa syarak mesti dipahami menurut kaca mata syarak. Apa tu kena belajar. Tak boleh faham sendiri. Kalau faham sendiri memang serta tu maksud serentak.
Baik, itu syarat yang ke-19. Jadi dia ada kesimpulan. Cuma tuan-tuan, kesimpulan ni kita nak sebut dia ada 5 kesemua. Maksud apa? Umumnya kita sebut umum dulu. Baru kita akan buat kesimpulan 5 hukum serentak tu. Cuma saya tak nak detailkan 5 hukum serentak sebab kita nak fokus lain. Secara umumnya wajib takbiratul ihram setelah imam selesai. Itu umum. Wajib kita tahu. Sunat, sunat bab dia segera kita. Yang tak boleh 2. Pertama, haram mendahului, tidak sah. Yang kedua, serentak, tidak sah. Mendahului tidak sah, serentak juga tidak sah. Serentak tu maksudnya dia belum bar kita itu juga tidak sah takbir. Yang sunat selepas bar terus mula, jangan panjang masa. Kalau panjang masa dia panggil makruh. Setelah doa iftitah dah selesai, baca bismillah, kita masih lagi duduk belakang imam tak mula-mula, itu makruh. Macam rasa tak ramai orang buat geng-geng cerdik dia panggil. Ni cerdik di sisi dia, bodoh di sisi agama. Kerana nampak geng-geng cerdik ni tuan-tuan terawih. Imam nak rokok baru dia cepat Allahu Akbar. Buat 20, letih. Buat 8 janganlah ada macam ni. Biasa orang buat 20 ni, dia imam selesai Fatihah, imam mula surah, dia pun cepat-cepat naik Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam pun rokok, masbuk setiap rakaat. Dia kata, cuma kita kena ambil waktu imam nak rokok baru kita tak naik. Ini hukum dia apa? Harus masbuk dia. Tetap panggil masbuk dia, tapi makruh perbuatan tersebut. Tak haram, tapi makruh. Ramai yang terawih sekarang ni mungkin tak ada lah. Cerita-cerita pengalaman saya kecil-kecil dulu lah. Mungkin hari ni tak ramai lah. Kita budak-budak dulu hebat tau. Pakat-pakat buat macam tu. Bukan saja budak-budak, orang tua pun sama je. Dia pakat dengan budak. Budak dia tengok orang tua dulu. Jadi masbuk, masbuk tu. Masbuk rakaat, masbuk sengaja. Tetap dia panggil masbuk walaupun dia sengaja. Dia tunggu, bukan dia tak ada, bukan dia baru sampai tak, dia tunggu di belakang imam. Bila imam nak rokok, sebab aku nak masbuk. Gaya baca imam baca qul huwallah aja, terus dia takbir. Masbuk dia tapi dipanggil makruh. Ada pun yang tak makruh, dia datang. Dia datang tiba-tiba tengok imam dah nak rokok, Allahu Akbar. Itu masbuk yang tak makruh. Tapi kalau tadi masbuk yang makruh. Baik, jadi kesimpulan tuan-tuan, serentak dengan imam ini, dia ada 5 hukum. Yang pertama kita sebut saja 5, nanti pendetailan topik akan datang. Kita ada topik sistem sembahyang Jumaat akan datang. Pertama, serentak yang kita bincang malam ni, serentak pada lafaz takbiratul ihram. Dia umumnya serentak pada pergerakan, serentak pada ucapan. Itu umum, tapi kita detailkan. Pertama, serentak pada lafaz takbiratul ihram. Serentak pada takbiratul ihram, hukum dia tidak sah, bukan makruh. Tidak sah, bukan makruh. Yang kedua, serentak pada perbuatan. Ini makruh. Yang ini kita akan detailkan akan datang. Amai serentak pada perbuatan. Rokok serentak dengan iman. Sujud serentak dengan iman. Iktidal serentak dengan iman. Hukum dia makruh, hilang fadilat 27. Itu bahaya. Kesam dia nilai 27 ben. Tapi oleh kerana orang kita kesedaran untuk capai atau untuk dapat target 27, tak ramai yang ada kesedaran. Hanya ada kesedaran buat nak solat jemaah. Apabila dia tak nampak nilai, menyebabkan dia akan buat, ikut dah, asalkan buat. Dia tak nampak macam mana nak dapat 27, macam mana nak dapat tawaran takbiratul ihram serta iman, macam mana nak dapat tawaran saf, macam mana nak dapat tawaran menganan. Banyak tawaran dalam sistem jemaah. Pahala banyak. Kita kena tahu pahala dan kita kena tahu nilai, kena tahu cara untuk dapat. Kalau serentak dengan iman pada pergerakan, ben 27, itu qaul mu'tamad. Serentak. Yang ketiga, serentak pada lafaz salam.
makruh burn 27. Semua ni makruh. Cuma nak tahu nilai 27 dengan burn ataupun tidak. Serentak pada lafaz salam 27 hilang pahala. Hilang semua, bukan hilang tempat itu saja, bukan semua. Kita selalu sebut cara Allah bayar pahala 27 nisbah perbuatan. Setiap perbuatan kita dibayar 27. Qiyam, sepanjang qiyam kita direkodkan 27. I'tidal 27. Rukuk 27. Sujud 27. Duduk antara sujud 27. Duduk ketika nak bagi salam dalam keadaan kita buat makruh burn. Duduk untuk membagi salam tidak ada pahala 27. Hanya satu saja pahala. Rugi. Macam kita solat seorang diri. Macam mana dia serentak? Assalamualaikum, imam dah bagi salam, belum kum dia mula. Belum iman kum dia dah mula Assalamualaikum. Yang tu hukum dia makruh. Ada yang kata haram, burn. Dia tak batal, tapi burn. Dia akan datang kita detailkan. Ada yang kata batal, ada yang kata makruh. Dan yang keempat, serentak yang keempat, serentak selain daripada salam, selain daripada takbir. Mudah, dia banyak. Serentak pada Fatihah, serentak pada surah, serentak pada doa iftitah. Yang tu tak apa. Ada memang kena serentak, ada yang makruh serentak. Ini serentak yang makruh, tapi tak luput fadilat 27. Iman baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Itu serentak. Imam belum waladdah, kita dah mula Bismillahirrahmanirrahim. Hukum dia makruh memulakan bismillah sebelum iman selesai bismillah. Sebab ketika iman membaca bismillah, sunat kita dengar, jangan baca. Kalau baca, makruh. Waladhdallin, amin dia tu baru kita mula bismillah. Tu dia panggil sunat kita dengar, tiba-tiba kita baca, maka bacaan itu tidak ada pahala. Itu dipanggil makruh. Makruh membaca Fatihah serentak dengan imam. Begitu juga surah. Iman baca surah, kita sunat dengar, tiba-tiba kita baca. Hukum dia makruh membaca surah serentak dengan imam. Sebab kita tidak disunatkan baca surah. Iman baca, kita dengar. Bacaan kuat. Melainkan bacaan sir, semayan zuhur dengan semayan asar. Itu kita pun sunat baca surah, dia pun sunat baca surah. Itu dipanggil serentak yang tidak menghilangkan fadilat 27. Pendetilan akan datang. Dan yang kelima, yang terakhir kita sebut saja kesimpulan, nanti pendetilan dalam topik akan datang. Bacaan kita habis dulu. Semayan maghrib, semayan asar, semayan sir, semayan asar dan semayan zuhur. Macam mana kalau kita habis dulu? Boleh, dia tak makruh. Yang itu tak apa. Yang tu memang dia kena baca serentak. Iman baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Iman baca surah, kita pun baca surah. Adakah sunat sama dengan surah iman? Tak. Kita boleh pilih surah berlainan dengan iman. Kalau dengar, itu masalah lain. Itu disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau kita dengar surah iman, kita duduk dekat, semain 2 orang je, kita duduk sebelah iman. Iman baca surah, sebiji kita boleh dengar. Zuhur dan asar, Fatihah memang kena baca. Fatihah wajib baca walaupun kita dengar Fatihah iman. Cuma surah, ni qaul mu'tamad kata tetap sunat baca surah walaupun kita dengar surah iman. Qadha'i saja kata tak perlu baca sebab kita dah dengar. Ini jangan bertukar. Ini zuhur dan asar. Jangan bertukar dengan maghrib, subuh, isyak. Maghrib, subuh, isyak jangan baca. Bagi imam dia baca. Iman baca rakaat pertama surah, kita dengar. Iman baca surah rakaat kedua, kita dengar. Jangan baca. Kalau baca, hukum dia makruh. Bukan batal, makruh. Tak dapat pahala. Yang dapat pahala kita dengar. Itu panggil mendengar yang ada pahala. Nanti kita akan buat rumusan. Dalam solat, dia ada beberapa tempat je sunat senyap, yang lain sunat baca. Iman ada satu tempat sunat dia senyap, yang lain semua dia kena baca.
Yang makmum pula 2 ke 3 tempat saja dia sunat senyap, jangan baca. Yang lain semua baca. Dia kena tahu mana tempat sunat senyap. Diam itu ada pahala. Jangan kita baca. Kalau tak tahu tempat, dia pun nak baca juga. Dia tak tahu nak buat apa. Dia kata imam baca surah panjang, nak dia hafal surah tu. Dia pun hafal surah sejadah. Imam baca tatajafa junubuhun 'anil madaji, dia pun follow ke belakang. Tatajafa junubuhun 'anil madaji. Itu hukum dia makruh. Sebab tak sunat dibaca. Yang sunat dia dengar satu persatu, dia dengar. Kalau khayal mengelamu kot lain pun makruh juga. Senyap dah elok dah. Tapi otak merata pergi, tu makruh juga. Dia sunat fokus dengar kepada setiap ayat yang dibaca oleh imam. Baik, 5 tumpang. Kelima ni, apa nombor 5? Jadi yang Abang Haji kita tanya tadi, kita siap dulu. Kita siap dulu nak buat apa ni? Imam tak rokok lagi, panjang dah surah imam ni. Contoh, kita baca dah siap dah zuhur ni, tiba-tiba tak rokok. Itu antara tempat yang tak sunat diam. Kalau habis awal kita baca surah lain lagi. Ketika qiyam, antara sunat bacaan surah, jangan zikir. Boleh zikir, tak batal dalam salat. Subhanallah, subhanallah, tak batal. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi, tak batal. Tapi kita kena tahu mana tempat afdal zikir, mana tempat afdal baca surah. Kalau qiyam, jangan doa, jangan zikir. Nak duduk diam tu nak baca apa? Baca surah. Saya dah baca, baru 1, boleh baca 2. Dia ingat tak boleh. Boleh lagi, baguslah baca 2. Dia baca qul je, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iman tak rapat lagi, dia senyap. Nak buat apa ni? Jangan senyap, makruh dia senyap. Baca surah. Nak baca surah apa? Surah lain lah. Tak ingat, ulang pun tak apa. Jangan diam je. Ulang balik. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Sebab satu tu je dia ingat. Contohlah, diam itu makruh. Baik, yang kelima tuan-tuan, serentak yang kelima, serentak pada lafaz amin. Ini sunat. Dalam 5 hukum serentak tu, 1 je sunat. 1 sunat, 3 makruh, 1 tak sah. Tu kesimpulan serentak dalam sembahyang berjemaah. 3 yang makruh, ada 1 yang tidak sah, ada 1 saja yang sunat. Mudah diingat. Dalam sembahyang jemaah tuan-tuan, memang 1 ni aja disunatkan serentak dengan imam, yang lain tak ada, iaitu lafaz amin. Bahkan kalau tak serentak makruh. Kita ni tempat serentak ni tak nak serentak. Orang suruh serentak, dia nak cepat. Imam tak dia hantar awal. Amin. Sabarlah dulu, imam belum lagi. Imam nak baca Rabbi wafirli wali walidayya, itu sunat hukum dia. Lepas waladhdallin amin, ada beberapa perkara sunat bagi imam dan bagi Fatihah makmum. Pertama, diam. Tu dia panggil saktah, berhenti sekejap, tu sunat. Tu sunat yang pertama. Waladhdallin, jangan doa. Sunat saktah, yang ini berhenti sekejap sebelum dia mengucap. Yang kedua, apa perkara sunat lagi? Yang keduanya, dalam dia berhenti itu sunat dia mengucapkan doa. Doa apa? Dia ada hadis direkodkan dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama, iaitu Rabbi ghfirli. Iman Bakri Chattah tanya dia, boleh tak nak tambah wali-walidayah? Iman Bakri Chattah, boleh tambah sekadar wali-walidayah, tapi jangan lebih. Jangan mengada-ngada sampai wali jami'il muslimin wal muslimat wal muallimin wal muallim, habis segala nenek moyang dia nak sebut. Itu doa lepas Fatihah lah. Doa lepas solat lah. Ini dalam solat ni. Dalam solat, dalam Fatihah. Dalam solat boleh lagi. Dia sujud, doa panjang tak apa, dia sujud, tapi dia sembahyang seorang diri. Jangan imam, jangan makmum. Imam dan makmum tak boleh rokok lama, tak boleh sujud lama. Yang boleh sujud lama munfarid, individu. Jadi imam ini sunat ataupun dia makmum, Fatihah dia sunat dua buat. Berhenti sekejap, dalam berhenti itu menyebut Rabbi wafirli wali walidayah, baru amin. Tapi ingat, jangan lama.
Kalau berhenti lama, tak sunat sebut amin. Lepas tu jangan lama sangat, jangan Rabbighfirli wali walidayya wali muallimin. Tak sunat sebut amin. Itu peraturan menetapkan untuk sebut amin. Sunat berhenti, ya, tapi jangan lama. Berhenti kadar tumakninah, ataupun dia panggil kadar menghabiskan doa Rabbighfirli wali walidayya, baru amin. Jadi kat situ jemaah kena sabar, menunggu serentak dengan iman. Jangan duduk gopoh. Dia lambat iman ni, nak sebut ke tak nak sebut? Aku sebut dulu, amin. Amin dia tu imam pun terkejut. Ambillah, dia kata kau lah baca, aku tak payah baca. Lalah imam pun senyap lah, tak nak baca amin, imam terkejut, mengajuk imam pun. Biasanya tu kalau masjid besar, dia budak-budak tu, dia budak-budak di mula belakang, dia tarik ke depan lah. Orang tua mula ikut, dia ikut belakang tu. Orang tua barulah sampai di depan kat tu imam ni. Dia tak boleh. Kat situ tuan-tuan, memang betul-betul kita kena daya alert, kita kena tinggi. Bila dia tu, tunggu senyap, kita menunggu dia. Dia je, kita pun amin. Apa dia? Menyebut doa tu. Apa rahsia menyebut doa tu? Rahsia. Baik kata ulama, antara rahsia disunatkan doa kerana antara waktu mustajab. Antara waktu mustajab doa ialah ada dua. Pertama, ketika selepas kita baca Fatihah. Sebab tu lepas Fatihah sunat kita baca amin. Selepas Fatihah sunat kita baca amin. Kerana ada permintaan yang disunatkan kita menaminkan. Dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu doa. Dia ada doa dalam Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, masa. Antara masa mustajab doa ialah dalam sembahyang. Lepas sembahyang, ya, itu waktu lain. Mustajab doa ni tuan, dalam sembahyang dan lepas sembahyang. Lepas kita bagi salam Assalamualaikum, suatu makruh tak baca doa. Lepas bagi salam, itu antara waktu mustajab doa. Dalam sembahyang juga. Dalam sembahyang ni pula, kat mana yang mustajab? Kat mana waktu-waktu yang tak boleh kita lepaskan peluang untuk minta dengan Allah Ta'ala? Iaitu antaranya dalam sujud. Dalam sujud. Dan juga di dalam qiyam. Qiyam ni tempat khusus disuruh. Sujud tu umum. Sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau mayat semayang seorang diri. Kalau semayang makmum tak boleh. Baik-baik. Baik, penutup tu malam ni tuan-tuan, 19, nanti 20 tu dia mudah aja, 20 kita baca sambil lalu. Penutup untuk 19 ni, sebab 19 ni penting, kita nak cerita sunat tata cara takbiratul ihram. Baik, last kali kita nak cerita tata cara. Tata cara mengucapkan lafaz takbiratul ihram dan takbir intiqal. Tata cara ni umum dalam follow iman ataupun dalam sistem sembahyang jemaah, dan juga sebagai seorang diri, sembahyang individu, sama je. Kalau kita sebagai seorang individu, macam mana tata cara menyebut takbiratul ihram yang afdal, dan macam mana menyebut takbir intiqal. Dua-dua ni kita combinekan. Baik. Sebab di dalam solat dia buat takbir je. Kita kena tahu macam mana tata cara yang diperuntukkan sebenarnya. Ketika kita nak ucap Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, ketika nak mengucapkan takbir intiqal, Allahu Akbar setiap kali perpindahan. Baik, takbiratul ihram dia mudah tuan-tuan. Tata cara kita ni bukan nak sebut Allahu Akbar, itu kita dah tahu. Cuma nak fokusnya dari sudut 14 harakat itu, afdalnya kita nak ambil tahap mana? 14 tu. Jadi sunat ataupun afdalnya takbiratul ihram, kita takbir dalam keadaan
pendek, jangan panjang. Jangan pendek saja, jangan sampai 14. Allahu Akbar sekadar 6 harakat. Iaitu yang afdal. Ada pun lebih itu boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Ni bukan nak cerita boleh, kita nak cerita yang afdal. Baik, settle. Pergerakan lain tuan-tuan, tak sempat. Pergerakan kita akan sebut lain. Pergerakan bila nak angkat tangan dengan matching takbir tu, itu akan datang. Tak sempat malam ni. Malam ni nak fokus ucapan satu. Sebab dia package. Penutup nanti dia sebut sunat angkat tangan. Nanti kita akan sebut apabila topik khusus penutup takbiratul ihram, memang dia ada khusus topik dia, sunat mengangkat tangan pada 4 tempat. Macam mana nak mula angkat, nak mula selesai, matching pula dengan ucapan Allahu Akbar. Itu kita akan penutup. Untuk malam ni kita nak fokus ucapan takbir intiqal. Yang kedua tuan-tuan, ucapan takbir intiqal. Sebab dalam solat dia ada 2 je. Takbiratul ihram wajib, yang keduanya takbir intiqal. Takbir intiqal sunnah. Tapi kenapa kita nak sebut juga walaupun sunnah? Untuk nilai tambah. Kalau silap cara dia buat, makruh. Tak dapat pun pahala, silap dia buat. Sebab dia tak tahu macam mana cara buat yang betul. Nak ucap betul tu macam mana, maka makruh hukum dia. Jadi takbir intiqal ni, yang pertama tuan-tuan, kita buat rumusan terus. Takbir intiqal ni, sebelum tu kita sebut dulu takbir intiqal tu apa dia. Baru mudah kita nak buat. Kalau dia tahu makna, dia mudah untuk dia buat. Jadi takbir intiqal ni tuan-tuan dipanggil takbir yang disyariatkan ketika berlakunya perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan rukun. Ketika berlaku perpindahan rukun. Kalau setelah sampai di rukun, tak sunat. Tu kita tahu makna, mudah untuk kita buat. Dia dalam perjalanan belum sampai ke rukun, belum sampai tempat perpindah rukun yang kita buat, nak rukun baru, belum sampai, itulah syariat sunat sebut Allahu Akbar. Dah sampai, tak perlu sebut. Malam ni kita nak setting cantik. Sama ada kita individu, kita iman sama, kena setting cantik. Tak cantik setting, makruh hukum dia. Kalau masuk makruh, tak dapat kelebihan pahala. Tempat yang makruh tu tak dapat. Tu makna takbir intiqal. Yang pertama, sebelum kata cara, takbir ini, takbir intiqal ni, ataupun di sekali dengan takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram dan takbir intiqal, dia sunat kuat. Sunat kuat bagi imam. Sunat kuat. Takbiratul ihram dia imam, sunat kuat. Allahu Akbar. Takbir intiqal, Allahu Akbar, nak rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu dia panggil sunat kuat, supaya didengar oleh semua jamaah. Kalau kita sembahyang seorang diri, kadar dengar itu kadar di telinga saja. Kalau sembahyang seorang diri. Nombor 2 penting tu, Pak. Nombor 3 tata cara. Nombor 2 apa? Sunat. Iman atau individu sama ni. Iman atau individu sama. Kita umumkan sebab dia hukum sama. Iman, individu. Makmum sama je. 3 status. Iman, makmum, individu. Sunat memanjangkan takbir intiqal pada tempat yang panjang, dan sunat pendek pada tempat yang pendek. Itu kita nak tahu tata cara. Sunat panjang pada tempat panjang, sunat pendek pada tempat yang pendek. Silap ni tuan-tuan makruh. Walaupun simple je takbir intiqal, hantamlah, jangan takkan jadi takbir Allahu Akbar. Tu takbir dia tu, hantam tengah jalan. Orang kata ketika mula berpindah, mula tak sebut lagi. Dah baru berjalan baru Allahu Akbar. Bila? Belum sampai part awal.
Mula lewat bab awal. Ini semuanya tak tahu cara menyebut takbir intiqal. Waktu kita kena tahu cara. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Hukum sunat memanjangkan takbir intiqal pada tempat panjang dan sunat memendekkan pada tempat pendek. Baik, tengok tata cara yang terakhir. Macam mana tata cara takbir intiqal ni? Dia ada dua tempat, sunat panjang dan sunat pendek pada tempat pendek. Okey. Kita nak ambil contoh dua tempat panjang, dua tempat pendek. Sebelum tuan-tuan, sebelum dua contoh ni, cara dia mudah. Kita tahu hukum dia sunat panjang pada tempat panjang, sunat pendek pada tempat pendek. Itu hukum. Cara dia mula kita gerak, mula A. Itu cara dia. Mula dia gerak A, bila nak bar, apabila sampai destinasi, bar terus. Jangan lengah. Jangan dah sampai destinasi masih Allah. Duk gegar lagi. Belum bak lagi. Dah sampai dah, dahi dah tunjuk dah. Duk main nak release gear lah tu. Panjang sangat harakat dia. Tak boleh. Dahi mencecah. Dahi kena je bak. Jangan dahi belum kena jangan bak. Tu umum mudah. Apabila mula gerak, mula A. Bila bar sampai ataupun komplit sahaja, dia punya rukun bab. Kita dah tahu cara. Baik, mana contoh? Kita ambil contoh panjang dulu. Ada dua contoh panjang. Ini sunat panjang, jangan pendekkan. Panjang sunat. Mana? Iaitu qiyam ke sujud. Qiyam ke sujud. Ini contoh pertama. Contoh kedua, sujud kedua naik ke rakaat. Itu dua contoh panjang. Jangan pendekkan dia. Baik, macam mana yang afdal, yang tak makruh, nak elakkan daripada makruh, iaitu qiyam. Qiyam mula je gerak turun, turun. Mula je turun. Jangan dia turun separuh jalan, melepasi hak rukuk, baru mula baru horn bunyi dia kena ni gerak je. Ni qiyam ni. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Dia nak gaya turun Allah. Bila bar, jangan tangan dah letak terus bar, belum. Apabila dahi dia kena, baru bar. Ni setting cantik. Dahi kena je, bar. Ini tempat yang sunat panjang. Settle tu. Macam mana makruh? Tapi jangan ingat makruh ni. Ni contoh. Nanti dia ingat makruh ni. Makruh yang popular kita buat ialah dua. Dia mula lewat, makruh. Dia mula lewat walaupun habis cantik, tetap makruh. Macam mana mula lewat? Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Allah. Dia dah gaya bergerak 3 saat. Baru ini dipanggil menyebut takbir dalam perjalanan, makruh. Bila makruh? Iaitu kadar kosong zikir. Zikir mana takbir? Contoh, berapa saat yang tidak ada zikir tadi? Gerak 2 saat tidak ada zikir. Walaupun 2 saat dihukumkan makruh, kerana bergerak tanpa zikir. Nanti akan kita sebut umum pergerakan yang mesti ada zikir. Yang tempat yang tak ada zikir hanya beberapa saja. Nanti kita akan buat rumusan. Dalam salat jangan kosong daripada zikir. Itu umumnya. Kalau senyap, makruh. Sebab ini bukan disunatkan senyap, disunatkan menyebut bila mula gerak je Itu contoh makruh pertama. Contoh makruh yang kedua, dia cantik, mula gerak je tu tetapi bar itu lebih daripada sempadan orang. Allahu Akbar. Berapa saat dah dari dia ni dah kena masih tu tak habis dia. Itu dah sampai rukun, disunatkan subhan rabbil a'la, bukan lagi bukan. Apabila cecah dahi, bukan lagi bar, bukan lagi Allahu Akbar. Tempat itu sunat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia mengambil tempat orang.
Tak sunat dah. Sampai tempat tuan-tuan tak sunat. Ini kita nak sebut tempat yang tak sunat takbir intiqal apabila sampai di rukun tak sunat lagi. Sampai di rukun tak sunat. Itu contoh pertama. Contoh kedua sama, kita tak nak dikti. Contoh kedua, sujud naik panjang. Apabila angkat je sujud itu, biasanya kita perhati, dia tak selesa nak angkat kepala tu. Patutnya angkat kepala tu. Kita sujud kan, Allah, naik, Allah, berdiri je betul, berdiri betul, jangan separuh tak berdiri betul. Ini dipanggil qiyam sunat hayat, baru yang makruh macam mana? Dia angkat kepala dulu, angkat tolak, naik kepala separuh, baru itu dipanggil dalam perjalanan. Tetap makruh kerana ada ruang kosong yang tidak diisi dengan takbir. Tetap makruh. Dan tetap makruh mengambil tempat orang. Tempat qiyam itu baca Fatihah, jangan takbir lagi. Itu dah Fatihah, bukan takbir lagi. Jangan ambil tempat orang. Ambil contoh pendek tuan-tuan. Pendek ni ramai ni. Okay, untuk imam skema ni, dia scan makmum. Macam mana tuan-tuan? Contoh pendek pertama ialah sujud terakhir nak ke tahiyyat akhir. Jangan panjang, makruh. Pendek je, angkat je kepala, Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarak. Pendek, jangan panjang. Kalau panjang tuan-tuan, makruh hukum dia. Macam mana panjang? Allahu Akbar, tengok-tengok duduk dia. Itu terabur jemaah, mau naik ke rakaat kelima. Itu yang orang muda kata, imam kencing kami ustaz. Kami ingat rakaat kelima. Imam bukan dia ingat, imam makmum bukan ingat. Imam 4-4 lah dia, imam 5-5 lah dia. Bukan dia ingat. Apabila panjang je, imam panjang, memang jemaah keliru. Jangan kata jemaah lupa tu, jemaah ingat pun keliru. Saya pak dah ustaz, kenapa imam dah naik ni? Rupanya duduk tahiyat akhir. Tu makruh hukum dia, memanjangkan tempat pendek. Walaupun nak ubah payah, kerana daripada kecil dia buat, tetap kena ubah tuan-tuan, makruh. Memang payah nak ubah ni sebab dia dah lama dah buat tuan-tuan, bukan senang. Macam mardu lah, lama dah mardu. Mardu payah nak buat sebab lidah dia dah sebati dah. Tempat mardu tu nak tukar mardu alda, mardu bi alaihim waladda. Dia selesa dengan waladda. Waladda tak boleh, mardu tak boleh. Dia mardu waladda al. Payah. Tapi kena latih supaya cantik balik setting tu. Kena setting balik. Kena latihan. Kena latihan. Macam mana nak jadi setting cantik? Allah Akbar tu kena setting. Duduk depan cermin tuan-tuan, Allahu Akbar. Jom tengok depan cermin. Bila nak bila ba tu. Baik. Contoh terakhir tuan-tuan, Sami Allahu liman hamidah. Nak cerita contoh makruh mengambil tempat orang. Dia sama je tadi takbir intiqal kan, Allah. Begitu juga sah. Bila nak mula sah, angkat kepala sah, Sami Allahu liman hamidah. Dah je qiyam. Ada orang dia tak tahu tuan-tuan, dia buat macam ni. Ini makruh hukum dia. Ni Sami Allahu liman hamidah. Itu sepatutnya sah, naik Sami Allahu liman hamidah. Dah berdiri betul dah. Tapi ada orang buat macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Hukum dia makruh menyebut Sami Allahu liman hamidah ketika iktidal. Sebab dia ambil hak orang lain. Ketika iktidal, Rabbana, bukan sah. Dah habis dah sah. Jangan sebut sah, habis dah sah. Di situ bukan sah, Rabbana. Jangan combine. Ramai orang tuan-tuan, dia buat mazhab sendiri. Itulah dia panggil hak reka, hak cipta terpelihara. Tak tahamnya hak cipta terpelihara dia tu ramai orang follow. Patut bagi kat dia je lah mazhab dia tu. Tak ramai orang follow. Dia orang kita jangan bak follow mudah, bak ikut. Tak betul je. Cantik juga. Tinggi dulu baru Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Rabbana kuat.
Tak payah kuat lah kita makmum. Imam yang kuat. Ada satu lagi kepahaman kita tuan-tuan, tanpa sumber yang jelas, ikut-ikut saja. Dia kata, ustaz, kita makmum tak sunat sebut sami Allahu liman hamidah, sebut Rabbana walakal hamd saja, kerana ada hadis. Apa hadis tak tahu? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, ay liyuqtada bih, fala takhtalifu alayh, wa idza kabbara fakabbiru. Akhir sekali dia akan sebut, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ini hadis dia kata, apabila iman sebut sami Allahu liman hamidah faqulu, hendaklah kamu sekalian menyatakan rabbana walakal hamd. Dia baca hadis satu tu je. Ada hadis lain yang menyebut sunat juga makmun menyebut sami Allahu liman hamidah sama dengan iman. Jadi tuan-tuan jangan berkhilaf dua ni. Memang dia ada khilaf. Tak perlu kata tak boleh baca kita imam, kita makmum hanya baca Rabbana saja. Bagi imam yang sebut sami Allahu liman hamidah, kita naik senyap sebut Rabbana walakal hamd. Jawab dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, sunat makmum menyebut sami Allahu liman hamidah. Dia ada riwayat yang lain. Maknanya makmum sama. Sami Allah pun sunat dibuat, Rabbana pun sunat. Tapi kita nak fokus malam ni pada tata cara. Jangan dah sampai iktidal baru sebut sami Allahu liman hamidah. Itu makruh hukum dia. Kalau dah terlepas tuan-tuan tak payah sebut Rabbana walakal hamd. Dah alan-alan makruh tinggalkan. Kalau buat tak kena pun makruh juga, tinggal pun makruh juga. Itu dipanggil tinggal yang makruh. Ya. Tu boleh tambah hamdan katsiran tayyiban. Itu boleh tambah. Ataupun kita nak tambah dengan, dia sebut dalam kitab Syekh Al-Fatani, dia tambah dengan apa nama itu, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil ardi. Tu boleh tambah. Jadi kedua-dua boleh ditambah. Pilihlah nak tambah yang mana, hamdan katsiran ataupun kita nak tambah mil as-samawati wa mil ardi. Kedua-dua tu ada riwayat. Tapi jangan tambah lebih. Itu je. Habis je terus tu. Sebab dia iktidal tak boleh lama. Mazhab kita iktidal tak boleh lama. Ya. Nafas pendek tak habiskan Allah tu. Sempuk. Okey, kalau dia sempuk kan panjang tu sunat panjang. Allah tengah jalan, Nabi gear tengah jalan. Tak apa, tak makruh. Sebab itu disebut orang yang tidak mampu untuk menghabiskan baca Fatihah mengikut jarak. Dia sunat ikut jarak, tapi dia tak mampu, tak makruh. Habis. Baik. Bacanya afdal sebab iktidal. Apa dia? Bacanya afdal dalam iktidal. Dalam iktidal sami Allahu liman hamidah dah habis. Jangan baca. Hanya sunat mula baca dua je. Pertama Rabbana walakal hamd dan tambah. Jangan tambah panjang. Tambah sama ada tambah hamdan katsiran kama amar tu, tayyiban tu, ataupun kita tambah mil as-samawati wa mil ard. Yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin dan juga di dalam kitab Sulam Musibiyah. Disebut dalam kitab Syekh Al-Fatani banyak. Dia sebut mil as-samawati wa mil ardi. Dua. Ataupun kita dua tu yang sunat dan afdal. Kalau kita nak sunat, Rabbana walakal hamd. Itu je. Itu sunat. Kalau nak tambah lagi, afdal tambah. Itu dia ada dua bacaan. Bacaan sunat Rabbana walakal hamd, dan yang keduanya bacaan afdal. Baik. Nanti akan datang kita akan sebut macam mana cara untuk digabungkan dengan mengangkat dua tangan. Ni fokus malam ni takbir je. Fokus mengucapkan lafaz takbir bila mula A, bila ba. Jangan hantar ikut. Mula gerak separuh, baru mula. Itu makruh. Kita dah tahu tata cara menyebut Allahu Akbar dalam perjalanan. Gerak, topik last. Topik terakhir, dah habis 21 syarat mengucapkan lafaz takbir. Kita akan bincang macam mana sunat mengangkat tangan pada 4 tempat dan dimatchingkan dengan takbir Allahu Akbar. Itu dia kena matching dengan gerak. Baik, kita ada satu tu, kita habiskan satu tu.
sebelum kita break. Dan nombor 19 tu, nombor 20 dan 21 kita akan sambung. Sebab 21 tu kita akan habiskan. Dia ada relate dengan istihdar dan muqaranah. Dan ketiadaan nombor 11 sekali untuk malam ni 20 tuan-tuan, syarat mengucapkan lafaz takbir yang ke-20, dan ketiadaan ini tidak boleh mengubah akan dia akan takbiratul ihram daripada takbiratul ihram. Maksud talih ubah lafaz takbir itu daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Ketika kita takbir Allahu Akbar itu, jangan kita niat ini takbir intifah, ini mudah saja. Dan jangan niat takbiratul ihram ni tukar kepada takbir lain, itu jangan berlaku. Wallahu alam. Insyaallah terakhir, syarat ataupun peraturan 21 wajib dimuqaranah dalam takbiratul ihram. Jadi niat tu kita nak bincangkan datang nak letak di mana niat. Ini pun tergabung juga tuan-tuan. Kalau kita tak tahu peraturan mazhab, dia campur aduk mazhab, sebab tak sama. Niat wajib ada semua mazhab, tapi tempat beza. Beza tempat inilah menyebabkan orang kita ni ambil mudah. Oh, dia kata sebelum takbir pun sah niat, dalam berjalan pun sah niat, masa ambil kunci di rumah, kunci motor nak ke surau pun sah niat, dalam takbir dulu baru sah niat. Semua tu dia tersah. Ya, tapi pilihlah, jangan nanti kerap jadi rojakkan. Pilih nak ikut yang mana ni, modul mana ni, Imam Syafi'i ke Imam Malik ke Imam Hanafi. Kita Imam Syafi'i, dia ada tempat dia. Tempat dia mana? Dalam takbir. Imam Hanafi, Maliki belum takbir. Maliki hampir dengan takbir, Hanafi on the way dah boleh dah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.